Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Allamah Mufassir Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syamailuhul hamidah wa khisaluhul majidah, sehinggalah perkataan dia itla'uhu sallallahu alaihi wasallam ala awalim kama sahha fil ahadisil mi'raji min annahu urija bihi ila sama'is sab'i wa dakhalaha wahidatan wa ra'a fiha ma ra'a wajtama'ar rusul alaihimus salatu wassalamu summa urija bihi ila sidratil muntaha wa ra'a ayatiha wa ajaibaha wa tajalliyati al-mutawaridati 'alaiha thumma ila mustawa sami'a fihi sarifal aklami ila ma hunalika min awalimil ulwiyyati. Sekarang kita duduk kecek mengenai keluasan ilmu Nabi. Banyak dah pengarang wak mari bermula daripada Rasulullah dapat mengetahui rahsia-rahsia di dalam Al-Quran, sehinggalah Rasulullah mengetahui benda-benda gaib. Rasulullah tahu bilakah alam ni gapo dia kah makhluk yang pertama dan makhluk yang terakhir. Rasulullah boleh cerita satu persatu bermula daripada permulaan alam ini sehingga akhir alam, yakni alam syurga ataupun alam neraka. Rasulullah boleh beritahu kepada kita, tengok luah tak luah ilmu Nabi. Dia boleh beritahu siapa dia orang jahat, siapa dia orang baik, sekian. Sehingga ke sahabat kata Rasulullah pernah berkhutbah sehari. Rasulullah sebut belaka kepala fitnah ni siapa dia. Nama sekian, kabilah sekian, kampung sekian. Luah tak luah ilmu Rasulullah, ilmu hak dulu dia tahu, hak sekarang dia tahu, hak akan datang dia tahu. Hak akan datang ni bukan dunia saja, hak akhirat pun dia tahu. Habis dunia ni, hancur dunia ni dia tahu lagi cerita habis pada kita ni. Kalau orang bisalah, siapa kat dunia dah lah. Habis dunia tak ada nak cerita dah lah. Nabi atas pada dunia lagi, alam kubur boleh cerita, alam akhirat boleh royak so. Dan Rasulullah Allah Ta'ala beri macam-macam ilmu. Antaranya Rasulullah bukan kata beri ilmu, Rasulullah diperjalankan. Rasulullah tengok sendiri, bukan tengok orang, bukan dengar cerita orang ke. Rasulullah diperlihatkan segala alam-alam. Alam dunia dipanggil alam malakut, alam malaikat.
ala jabaru, ala lahu, ala yahu, ala hahu, ala macam-macam Rasulullah tengok belaka dengan mata dia. Sekalipun Rasulullah tidak memberitahu kepada kita rahsia-rahsia situ. Sebagaimana telah sahih dah dalam kitab hadis cerita mengenai mi'rajnya Nabi ke langit. Maka Rasulullah diperlihatkan suasana 7 lapis langit. Langit pertama ni ada apa dia? Langit pertama ni lagu mana rupa dia, bentuk dia, siapa dia duduk situ. Rasulullah tengok belakang. Langit kedua dibuat daripada gapo begini ilmu Rasulullah. Kita tak tahu putu kayu ni nak lawan lagi Rasulullah, tak percaya lagi nasihat-nasihat Rasulullah. Cerita-cerita Rasulullah, kita rasa pemikiran kita lebih bijak, perancangan kita lebih bijak, kita lebih pintar daripada Rasulullah. Kita sekarang zaman 2020, Rasulullah mana tahu dia duduk 1400 tahun lepas. Dia mana tahu keadaan kita sekarang. Betul tak kecek lagu tu? Rasulullah boleh kecek lebih daripada 2022. Nak kiamat Rasulullah boleh kecek lagi. Dia kata Rasulullah tak faham keadaan kita sekarang. Rasulullah ni kuno lah, Rasulullah gini lah. Weh, dia pula pandai daripada gapo. Demo tak tahu apa. Esok nak berlaku demo tak tahu. Tiba-tiba nak lawan seorang manusia yang diberi ilmu awalin wal akhirin dipanggil. Ilmu orang zaman dulu dan ilmu orang akan datang. Bisa sungguh Rasulullah. Sebab tu kalau Rasulullah kata gapo-gapo sok-sok banyak songel lah. Terimalah. Sekalipun kita rasa tak sesuai gapo dia dak, Rasulullah tengok dah halal kita ni. Rasulullah tengok dah 2020 nak jadi gapo. 2,300, 2,000 juta gapo dia Rasulullah tengok belaka dah halal ni. Rasulullah ayat cerita so akan berlaku. Lah ni kita baru nampak, oh betul sungguh Rasulullah royak. Rasulullah royak gini berlaku sungguh. Kita baru tahu, Rasulullah tahu yak dulu lagi. Tiba-tiba idea Rasulullah, kata-kata Rasulullah kita tak percaya. Kita dok rasa kita hak tak ada ilmu ni, dok rasa lebih pintar daripada Rasulullah. Rasulullah bukan kata lalu saja, bukan diberitahu saja. Rasulullah tanya Jibril pula gapo-gapo, bukan kata tu. Rasulullah masuk dalam alam tu. Dia tengok terus nah Rasulullah kata. So Rasulullah boleh tengok. Rasulullah tengok pula jumpa dengan nabi-nabi dulu. Bukan Rasulullah dengar cerita yang bab nabi ada. Hang jumpa sendiri tu. Nabi-nabi dulu hak nabi tak sebut dalam kitab, hak nabi sebut dalam kitab. Bahkan Rasulullah kata Allah Taala perlihatkan semua nabi-nabi. Ada hamba tengok nabi tu adalah pengikut dia dalam kurang pada 10 orang, 9 orang, 8 orang. Dia dakwah dia 9 orang. Ada tu 2 orang, ada pengikut dia. Ada 3 orang. Ada seorang nabi-nabi ni. Yang mana katanya ulama bilangnya nabi 124,000 orang. 124,000 orang. Katanya ulama sebanyak helai janggut nabi. 124,000. Mari Wahabi kata sudahnya kira lagu mana set ni. Penglipu lara ni cerita pelik-pelik saja. Sama banyak dengan janggut dia tahu mana. Sebab itulah kita kalau Amerika royak kita percaya. Amerika royak cerita gini. Percaya. Sekalipun kita tak faham konsep dia, tak faham apa dia tapi kita percaya. Tetapi wali kecek kita tak percaya. Sebab dia kata wali tak royak sebab. Hak penting dia tahulah kata-kata mana Allah Taala wilah ilmu dia. Tak syarat kata kena bila. Benda ni tak syarat kena bila baru tahu. Mungkin siapa-siapa dia beritahu ilham daripada Allah Taala kok. Maka Rasulullah tengok sendiri dengan mata dia. Siap dia kelik daripada Mi'raj, Rasulullah kata mu nak tahu Nabi Ibrahim muka lagu mana. Muka dia serupa muka aku. Nabi Musa serupa dengan orang Bani kabilah Bani ni. Gini. Kalau Nabi Isa rambut belah lagu ni. Tuai macam dia nak duduk dekat Prio, kau apa dia tak tahu rambut belok lagu tu ke? Jenis style lagu tu rambut dia, rambut perel-perel lagu tu. Tu Nabi Isa. Dia boleh royak so Nabi. Bukan kata tahu, dia tengok sendiri. Kemudian Rasulullah bukan naik sampai ke 7 langit saja, Rasulullah jumpa nabi-nabi. Pengalaman tak tahu. Kita pergi jalan Amerika sehari ya. Keliknya buah kapung. Supa duduk 10 tahun Amerika.
Munggo orang lain tak kenal belako mereka jadi royaklah jalan ni kona kok ni lepe ada bah ada goni lah. Royak buah lah tu. Pergi sari, royak cerita buah. Tak kecek pun tak uti kecek Inggeris dekat lalu tengok. Tak aje buah ngoyak mereka. Tapi kelik buah ya Allah. Supaya dia presiden Amerika. Jalan ni kesepik balan ni. Nabi Muhammad dibawa jalan 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 petala langit. Naik. Habis kata dak lagi. Alam ni banyak. Nak pergi tunjuk kat Nabi Muhammad ni. Maka ilmu setara tu Nabi Muhammad. Biar khabar kat kita. Biar buat Rasulullah jadi idola kita. Dalam semua bidang. Kita siapa dia ahli ilmu. Maka Rasulullah lah idola kita. Kita seorang suami. Rasulullah lah idola saya. Contoh paling baik sekali. Sekalipun hamba tak faham tindakan Rasulullah. Tapi hamba rasa dia lah paling terbaik. Kerana dia tahu keadaan kita, keadaan akan datang, semua ilmu dia tengok belakang dah. Dia boleh royak kata orang ni jahat, orang ni pala fitnah, orang ni. Dia boleh royak so. Siap nama sekian-sekian. Nak tahu lagu mana? Di tim Rasulullah. Dan Rasulullah pernah dinaikkan juga kepada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni tinggi lagi daripada langit ke-7. Sidratul Muntaha. Sidrah maknanya pokok sidir, yakni pokok bidara. Muntaha kesudahan, kemuncak kepada pokok bidara. Katanya ulama disebut dalam kitab di langit dunia ni ada sebatai pokok dipanggil pokok bidara. Besar dia Tuhan saja yang tahu besar dia. Dia naik menjulang sapa ke langit kedua, tembus langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Tembus lagi. Hujung tu syurga-syurga berada di celah-celah pokok ni. Celah-celah pokok. Katanya Rasulullah daun dia pelik sungguh. Hamba tak aja tengok. Daun pokok seindah lagu tu. Pokok Sidratul Muntaha. Pokok dia boleh bertukar warna. Daun dia gelik-gelik supaya masuk disko lagu tu. Kelik. Maka Rasulullah kata indah sungguh. Ngah besarnya ngah gapo. Jangan kita dok gambar pokok dara belakang rumah kita. Weh lagu ni berkali. Jadi sikit berduri kau tu. Kena tak ada apa. Hanya kiyah. Nama saja dipanggil pokok bidara. Tetapi rupa tu rasa jauh bumi langit lah. Kerana apa? Kerana keadaan dia alam atas semakin indah. Alam ni paling kasar sekali. Alam paling kasar sekali dah. Kita nampak ikutlah. Kita tengok semua makhluk di alam kasar ni comel dah. Tapi kalau kita naik di alam malakut, comel dia lagu lain lagi. Orang tua kata supaya lukisan. Jadi koh comel. Naik koh comel alam. Koh halus, koh comel, koh indah. Sebab tu orang biasa masuk atu. Orang biasa kena susuk di alam bunia. Dia rasa perubahan tu. Dia tahu. Alam ni bukan alam kita ni. Jadi kalau kita kena susuk, misalnya kita pergi jerai lah. Kita pergi jerai tiba-tiba, kita pun tengok comelnya jerai ni. Lepas tu kita pergi jalan sebentar tengok pelik jerai ni. Comelnya macam lukisan. Berhati-hati. Alam dia lah tu. Masuk dah alam bunia. Dia lukisan, super lukisan. Batu-batu dia sinar macam batu mata. Air dia comel, pokok dia. Pelik jadi nampak. Ni alam bunia. Ya koh halus, koh comel. Tu keedah dia. Tahu mana? Orang-orang yang tak biasa pergi lah. Orang tak biasa pergi, katak mampu tak percaya. Royaklah gajah rimah. Supaya orang biasa pergi Amerika. Tiba-tiba kita pergi kelik royak, kata kita pergi Amerika. Baru ni lagu ni lah kereta terbang. Contohnya lah. Orang terbang. Semua terbang belakang situ. Pekung terbang. Semua pinggan terbang. Habis terbang belakang situ. Maka kelik royak kapung, payah orang nak percaya. Lagu tu lah. Tapi tak boleh nak nafi ilmu orang. Maka Rasulullah naik kepada Sidratul Muntaha, kesudahan pokok bidara tu. Atas sekali. Atas pokok bidara tu Arsyur Rahman. Arah Tuhan. Arah hak Tuhan belakang. Arah Tuhan ni maknanya arah ni milik Tuhan. Bumi ni milik Tuhan. Bukan kata arah Tuhan. Tempat Tuhan duduk. Tak. Arah-arah ni katanya ulama satu jenis alam. Alam. Bukan benda. Alam lah. Besar tak besar dia sehingga kita panggil alam. Kalau bapa jadi berdaun.
Sidratul Muntaha. Pergi kepada Sidratul Muntaha. Maka katanya Nabi, Arsyur Rahman ini besar tak besar berbanding dengan langit dan bumi itu seperti sebentuk cincin dilempar di tengah padang yang sangat luas. Arah tu pada langit bumi ni supaya cincin tu. Dia tanah, ataupun rumah. Kalau besarnya orang panggil rumah lagi. Tapi nak agak sebutir Kelantan rumah. Orang panggil gapo? Orang panggil rumah lagi. Kau orang panggil negeri dah tu. Bukan rumah. Rumah hamba tu. Rumah sebesar negeri Kelantan. Bukan rumah tu orang panggil negeri dah tu. Tapi dia bentuk rumah. Maka arah lagu tu. Dia nampak macam itu tapi macam halal dah. Kerana terlalu besarnya dia. Nabi tengok arah. Ya, Nabi tengok arah. Makhluk Tuhan kan? Ada rupa, ada bentuk. Ya. Sebab apa? Sebab makhluk. Ikutlah macam-macam dalam kitab sebut arah lagu ni, tak apa. Tapi Tuhan tidak berupa, tidak berbentuk. Maka naik kepada Sidratul Muntaha. Maka Rasulullah tengoklah macam-macam keajaiban dia. Benda yang berlaku di arah. Benda gapo dia. Rasulullah kata ada Nabi duk gantung, duk pegang di tiang arah. Ada, duk tukar di tiang arah. Dia boleh royak arah ni ada tiang. Ada gapo, begini. Boleh royak so. Lepas pada tu naik pula. Pada hak tu pun nak rebah. Dah halal satu. Mata kita boleh tengok jauh mana kan sangat. Skelo lah. Kalau tempat padai luar boleh skelo, boleh maru apa orang skelo 2 kilo. Ni berjuta kali ganda dunia, dia tengok lagu mana arah tu. Sudah. Maka sebab tu Rasulullah apabila Isra' Mi'raj, Rasulullah kena belah dulu dada. Cuci, masuk ke ilmu dan hikmah. Kerana dia nak mengalami satu pengalaman yang sangat pelik. Kalau dia tak cuci dada, selok dia naik atas Rasulullah. Lah ni dia boleh naik tapi tak boleh nak royak kau orang. Tak boleh nak royak. Hamba boleh pengalaman tapi tak boleh nak royak. Sudah. Kerana apa? Payuh ilmu-ilmu alal lagu tu. Naik kepada satu tempat dipanggil Mustawa. Naik pada Sidratul Muntaha, naik kepada Mustawa. Mustawa ni apa dia? Rasulullah dengar. Dengar apa? Gesek ke kalam. Koleh hok nulis takdir tu bunyi. Rasulullah dengar sendiri. Tengok dah. Koleh tu lagu mana? Dibuat daripada cahaya dalam hadis dalam riwayat kata gini. Luh dibuat daripada gapo. Dia tulis takdir. Hok berlaku di Kampung Bagai, hok berlaku di Kuala Lumpur, tulis berlaku. Bukan berlaku pada bandar, berlaku kepada seseorang, nama sekian, duduk mana-mana, bersecara detail. Hari ni bulu mata dia nak tumbuh 3 cm. Begini, tulis berlaku detail takdir Tuhan dalam tu. Maka Rasulullah tengok, lagu ni. Katanya Rasulullah kolam ni boleh bertukar. Bertawarna lagu ni, bercahaya lagu ni. Siapa hamba tak boleh nak ayat cerita. Nak ayat cerita ke demo lagu mana? Nak kata bukan kolam peng lagu ni. Memanglah kolam tu maksud tempat hak menulis. Tapi dia tu bentuk lagu mana tak tahu. Siapa indahnya hamba jadi pening gitu ke? Supaya kita tentera darat ni. Tiba-tiba duduk ulu pueh. Rumah duduk atak lagu tu ya. Duk makan budu. Tiba-tiba orang ajak pergi istana. Tidak kau nak ayat cerita payah. Kursi istana pun tak uti dah. Kursi, meja, garpu, sudu. Hak tu pun pening dah. Kereta saya sedok kira tekan hak tu menecak kau ni tekan hak tu terbuka kau ni pening pakai ngam gitu tak uti nak kecek. Maka Rasulullah tengok sarifal aklam. Sarif geser kolam-kolam menulis takdir. Luh mahfuz Rasulullah tengok. Sehinggalah Rasulullah tengok kepada semua alam-alam hak tinggi, alam uluhiyah. Tengok ilmu dia setara mana. Dan Rasulullah juga diberi pengalaman tengok arash. Arah hak paling besar sekali. Hak kecil sikit dipanggil kursi. Kursi ni katanya dalam kitab kata arah ni besar, depan dia tu kursi kecil sikit. Perbandingan kursi dengan arah. Katanya dalam hadis kata, tengok Nabi kata, Rasulullah pernah melihat kursi dan keluasan dia. Maka hadis daripada Abu Zar radhiyallahu anhu
sa'ala an-nabiyya 'anil kursi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi mas-samawati sab'u wal araduna sab'u indal kursi illa kahilqatin mulqatin fi ardi fulatin wa inna fadlal arsy 'alal kursi kafadlil fulatin 'ala tilkal hilqah. Katanya Nabi mu nak tahu kodok Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari, sahabat soho ni. Sahabat ni hok tasawuf ni. Alire tasawuf dunia sekarang hok pakai baju cari, hok minat nusuk dalam gua. Ha ni bapak dia ni. Oh ni pengasah dia ni. Abu Zar Al-Ghifari. Suka duduk jauh pada orang pakai baju buruk, style tasawuf, style lagu tu. Jadi anak buah dia belakang ni. Hok sesek majazuk, hok duduk atas pohon nyo, hok duduk ngatik, ada gapo duduk dalam gua, hok duduk gapo dia, hok nampak macam tok kenali. Ni pengasah dia Abu Zar Al-Ghifari. Rasulullah tak pernah tegur cara Abu Zar Al-Ghifari. Maka kaedah dia Abu Zar ni diiktiraf. Cara hidup dia diiktiraf oleh Rasulullah. Siapa dia nak tiru, sanak tarekah dia sambung kepada Abu Zar, sah sanak dia, diterima, diiktiraf oleh Rasulullah. Maka dia tanya lagu mana kursi ya Rasulullah. Kamu pergi jalan belakang dah. Amba nak tanya kursi. Maka Rasulullah kata demi diriku di tangan, yakni di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak adalah 7 petala langit dan 7 petala bumi di sisi kursi dibandingkan dengan kursi kecuali satu halaqah. Ni satu cicing. Benda halaqah, benda apa dah? Benda putar lagu, benda bulat lagu tu dipengkung, dilontar pada satu bumi yang sangat luas. Bandingnya bumi dengan kursi, itulah pembandingan dia. Nak banding lagu mana berapa juta kali ganda tak tahulah. Manakala kelebihan aras berbanding kursi pula seperti sepetuk cicing dipekung di dalam padai yang luas pula. Allah tak tahu Langit bumi banding dengan kursi seperti cicing dengan padai luas. Banding kursi pula, banding dengan arah seperti cicing dengan padai luas pula. Allah tak tahu apa. Maka Rasulullah ayat cerita kata arah ni, sakut di arah ni ada pelita. Pelita air, macam pelita air lah. Muka kita tak tahu, muka Rasulullah sebut konadil saja. Pelita bentuk lagu mana, hok gantung tu lah pelita. Pelita. Maka ada dalam kitab sebut ada 70,000 pelita. Hok gantung di arah. Dan Allah ni 7 petala langit 7 petala bumi duduk dalam satu pelita tu baru. Lepas tu 99,999 lagi pelita gapo dia tak tahu. Ni kita ni. Kita tak tahu, ni sebuah kita dengan tak tahu balik sana debu, tak erti nak royak. Ni Allah ni duduk dalam satu pelita baru. Hok gantung 70,000 putih hok di arah tu. Oh lagu mana nak kecek tak tahu. Nak kata ilmu Tuhan ni sangat luas. Makhluk Tuhan ni sangat hebat. Kita yang tidak tahu dengan ilmu bodoh kita ni, kita tahu ni. Ni yang saya tahu Allah. Ingat Allah ni. Kok berat lagi. Manusia yang adanya. Jin tak percaya. Kok berat lagi ni. Allah ni tak percaya. Kok berat lagi. Kok tu. Tak tahu. Kita rasa bodoh dah. Orang lagu tu. 3 kali bodoh dah kita kali ni. Maka Rasulullah kata lagu tu. Rasulullah kata di arah ada pelita-pelita. Hak 70,000 tu disebut dalam kitab. Cuma dalam hadis Nabi sebut kata ada pelita-pelita tergantung saja. Maka inilah dipanggil ala arsy. Dan arah ni dia ada tiar-tiar dia. Rasulullah sebut kasar-kasar lah. Kalau sebut halus-halus tak faham apa pun kita. Dan baginya ada perbendaraan, simpanan-simpanan. Di bawah arah ni ada benda-benda disimpan di bawah arah. Antaranya ayat amanar Rasul disimpan di bawah arah. Tengok hebat tu hebat ayat tu. Simpan mana? Simpan di bawah arah. Jibril wak mari turun perok. Fatihah simpan di bawah arah. Pak turun daripada bawah arah, wui kok kita. Kita kubai kok si lagu tu ya. Sebab tu kalau orang faham sungguh makna Fatihah, pada bomo baca Fatihah ya, berok. Barang hok mari bawah arah. Bukan cak ayah, bukan simpan dalam bank kau gapo dia security, gapo dia tak ada ni. Barang hok alai atas ni.
Maka katanya Rasulullah dalam Bukhari dan Muslim, katanya Nabi, aku tengok Nabi Musa duduk tengah tukak di tiar arah. Malah itu tukak ni. Tukak tiar arah. Tahu dak gapo dia? Lenguh ko gapo dia. Wa tahaddas anil hamalatul arsy. Dan Rasulullah kecek mengenai malaikat penanggung arah. Oh, banyaknya ilmu Rasulullah. Ni tak payah habis pun kita. Kita hok baru boleh PhD baru soalin tu. Nah, nak banding dengan ilmu Rasulullah tak tahu nak royak lah, malunya lah. Nah, kalau dalam hati seorang doktor PhD tak rasa Rasulullah lebih hebat pada dia, bakapi lah PhD demo. Sungguh, kalau ada lagi perasaan kata hamba ni bisa pintar bijak kau lebih daripada Rasulullah ataupun Rasulullah sekadar ni yang nampak zahir gitu ya. Ilmu dia boleh challenge kau Rasulullah ada kelemahan kau gapo dia. Memang hamba kata bukan bakapi, tuai pun kena bakapi juga. Nah, tak ada pedah untuk agama lagu ni. Ilmu tak menambah ke kehebatan Rasulullah dalam hati, ilmu tidak menambah ke kehebatan Allah dalam hati. Apa pedah ilmu lagu ni? Katanya Hasan Basri, man izdada ilman wa lam yazdad huda wa lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa dia yang bertambah ilmu, BA, master, doktor, profesor, profesor media, profesor, gapo dia ikutlah, emeritus kau gapo dia, gajah gimah bewok serati kau gapo dia, anugerah goni, anugerah Nobel kau gapo dia boleh belaka. Maka bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk dia. Yakni petunjuk untuk menghampir diri kepada Allah dan Nabi Muhammad. Semakin rasa biasa Nabi Muhammad, maka dia sebenarnya tidak bertambah di sisi Tuhan pun, kecuali bertambah jauh. Ilmu-ilmu yang ia pelajari semakin menghijab diri dia dengan nampaknya kehebatan Allah dan Nabi Muhammad. Maka ilmu lagu tu tidak ada makna sekalipun. Baik tak ada ilmu. Nah, tapi kita nampak Nabi Muhammad bisa pada kita. Berbanding dengan orang ada ilmu, tapi tak nampak Nabi Muhammad bisa pada dia. Wallahu a'lam.